Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya ingin berkongsi satu asas teori pembelajaran. Mungkin ramai di luar sana sudah biasa mendengar teori ini. Cuma saya kira sebagai refresher dalam kita melihat juga pembelajaran dalam talian, mungkin kita boleh maksud saya ini adalah salah satu daripada teori pembelajaran yang boleh ditransfer daripada offline secara bersemuka kepada online. Jadi sebagai refresher, mari kita lihat semula perkongsian saya mengenai Laws of Learning dari Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikologis pada tahun sekitar 1920 lebih 20-30, hampir juga 100 tahun yang lepas. Jadi maksudnya ini adalah salah satu contoh teori pembelajaran yang saya kira sebagai tested and proven, telah terguna pakai dan terbukti, sebab dah hampir 100 tahun masih juga dia terbukti dan tidak disangkal oleh ilmu-ilmu baru. Jadi saya kira sebagai trainer mungkin kita boleh tengok balik dan kita cuba aplikasikan kepada pembelajaran dalam talian, sebab saya kira apabila kita beralih daripada mengajar secara bersemuka kepada mengajar dalam bentuk dalam talian, law of learning ini masih kekal relevan dan patut kita ambil perhatian. Baik, tanpa melengahkan masa, saya kongsikan apakah laws of learning yang telah diketengahkan oleh Edward Lee Thorndike ini. Secara asasnya, tiga yang pertama ataupun tiga laws of learning yang asal telah diperkenalkan adalah law of readiness, law of effect dan law of exercise. Saya cuba go through one by one dan kemudian saya akan tambah dengan beberapa lagi teori yang diadaptasi kemudian sebagai sokongan kepada tiga yang asas ini. Jadi secara asalnya, law of learning ini adalah satu pemahaman atau konsep framework pembelajaran yang disebut sebagai SR, stimuli and responses. Maksudnya apabila kita memberikan stimuli itu dalam bahasa Melayu apa dia macam kita cucuk lah, kita bagi dia punya ni, and respond, maksudnya ada tindak balas yang berlaku. Contohnya kita cucuk dia meletak, tu maksudnya ada stimuli dan ada response. Jadi itu adalah asasnya. Jadi menurut Thorndike, dia kata first kali yang perlu ada ialah law of readiness. Law of readiness ni apa dia? Basically, kalau seseorang itu bersedia untuk belajar, pembelajaran akan jadi lebih mudah kepada dia. Sebab itu di sekolah kita lebih memaksa atau kita memastikan kesediaan itu timbul untuk kita jalankan pembelajaran. Sebagai contoh, apabila dilihat secara menyeluruh, sampai satu umur mesti masuk darjah 1. Zaman sekarang lagi lah, sebelum tu lagi dah hantar ke tadika, taska dan sebagainya. Jadi readiness tu diimpose kepada kita. Maksudnya kita dijadikan untuk bersedia. Di sekolah sebagai contoh, bila loceng bunyi kering, kita pun dah nak start ni, kita pun tergesa-gesa nak mula. Jadi law of readiness is imposed upon us. Tapi kalau untuk orang dewasa, kalau dia nak belajar, kalau dia belum bersedia, memang dia takkan nak belajar lah. Kita paksa macam mana pun, bos suruh pun, kena surat tunjuk sebab dan sebagainya pun, dia akan ada secara fizikal dalam bilik darjah tu ataupun dalam kelas tu. Tapi kesediaan untuk menerima tu besar kemungkinan tak lah. Jadi law of readiness maksudnya sebagai trainer kita kena ambil alert benda ni, supaya apabila kita mulakan pembelajaran sesi kita perlu tahu bahawa sekiranya peserta atau audiens kita tak bersedia, maka dia tak akan belajar. Apatah lagi dalam keadaan dalam talian ni online, kalau dia rasa dia tak nak belajar, dia tak belajar lah. Kalau dia rasa dia tak minat dengan webinar kita, dia tak akan tengok lah. Dan sama. Jadi law of readiness masih apply. Yang kedua adalah law of effect. Law of effect ni maksudnya apabila pelajar tu atau the learner tu, dia rasa seronok, dan bila dia rasa seronok, dia akan buat lebih banyak atau dia akan mahu belajar lagi. Sebagai contoh, apabila dia dapati 1 tambah 1 tu
sama dengan 2, dia betul dan benda tu senang, jadi dia akan nak belajar lagi, dia akan nak tahu pula 1 tambah 2 jadi apa, 2 tambah 2 jadi apa. Jadi menurut kajian Thorndike, dia kata kalau seseorang itu feel good terhadap progresnya, dia feel good terhadap cara pembelajarannya, dia rasa seronok, dia akan nak buat lagi. Dan sekiranya dia rasa tak seronok, dia akan tutup gutter, dia shut down, dia tutup kedai, kunci, lock, dia dah tak mau belajar lagi. Jadi perasaan serik itu mainkan peranan. Samalah seperti orang dewasa dalam sesi latihan, baik dalam talian ataupun secara bersemuka. Kalau start trainer tu dah tegur, awak ni macam ni. Ataupun dia dah lah orang tu mungkin tayar kereta dia pancit dan dia sampai dalam bilik training lambat, tiba-tiba kita suruh dia, kita bagi denda pula kat dia. Jadi law of effect, belum start belajar dia dah rasa negatif, dia memang tak nak belajar lah. Jadi bye-bye lah trainer tu. Jadi sama seperti itu dalam talian pun, kalau pertama kali dia masuk dalam sesi web base ataupun dia masuk dalam webinar ni, dia rasa macam bosannya duduk depan ni, trainer ni menceceh je kan, bebel je. Jadi mungkin perasaan itu akan menyebabkan dia rasa malas dah lah nak masuk dalam talian punya latihan ni. So ingat law of effect mainkan peranan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah law of exercise. Sama macam kita buat exercise senaman tu lah. Maksudnya lagi banyak kita berlatih, lagi banyak kita buat, kita akan jadi lebih bagus. We get to apply it better. Jadi sebagai contoh, apabila kita buat latih to be, dan latih to be itu menyebabkan rasa seronok, dan dia akan membuatkan dia rasa nak belajar lagi lah. So timbul balik tadi law of readiness tadi. So dia buat exercise tu pun janganlah start trainer terus bagi exercise yang pecah kepala, exercise yang susah. Jadi kita kena pandai untuk gradually build up the intensity of the exercise. Makin lama makin susah, ataupun mengikut kemampuan. Saya difahamkan untuk siapa yang tahu mengenai Kumon dia biasanya dia akan mulakan exercise, dia banyak bagi exercise kepada pelajar dia, tapi dia akan mulakan dengan satu tangga. Dia buat assessment, dia buat satu tangga ke bawah. Maksudnya bila pelajar tu start buat Kumon, dia akan rasa senang sebab dia buat exercise yang satu tangga daripada tahap sebenar dia, satu tangga bawah daripada tahap sebenarnya. Jadi dia menimbulkan rasa law of effect tadi, dia rasa seronok, dia rasa nak buat lagi, dan disebabkan dia buat betul, senang dan berjaya, dia akan ready untuk progress dengan lebih laju. So ini 3 asalnya law of learning yang Thorndike telah keluarkan. Kemudiannya dia ditambah dengan beberapa yang lain. Yang pertama, law of primacy. Law of primacy ni secara ringkasnya, apa yang dia belajar dulu akan lebih lekat berbanding apa yang dia belajar kemudian. Maksudnya dekat sini ialah first impression. Cara mudahnya first impression. Kalau first impression dia, macam saya cerita tadi, first impression dia terhadap online training tu, dia tengok trainer tu membebel aja, bosan aja. Jadi impression itu akan kekal dulu. So dia akan rasa susahlah subjek ni, tak baguslah online learning ni. So primacy tu, apa yang berlaku dahulu akan mempengaruhi pengalaman dia yang seterusnya. Jadi law of intensity pula adalah se-impact atau sekuat mana impak pembelajaran tu. Kalau contohnya dia belajar, lepas tu dia terus pakai, jadi ada impact. Ataupun dia tengah menghadapi masalah, dia cari training tu, dia attend, maksudnya ada impact dan dia nampak benda tu make sense. Jadi pembelajaran dia akan lebih baik berbandingan orang yang dipaksa datang, sebagai contoh. Seterusnya law of requirement. Law of requirement ini maksudnya untuk belajar menulis, sebagai contoh, perlu ada pen atau perlu ada pensel, perlu ada kertas, perlu ada alatnya. So law of requirement bererti untuk buat sesuatu perlu ada sesuatu, bahannya perlu ada. So sama macam kita nak buat online training, perlulah ada platform online-nya, perlulah ada internet connection-nya, perlulah ada video kamera, mikrofon dan sebagainya. Dan seterusnya, ditambah kemudian adalah principle of recency. Principle of recency ni ialah lepas belajar terus guna, lekat. Maksudnya dia belajar sekarang, lepas tu dia terus aplikasikan, dia terus balik, dia terus buat. Jadi pembelajaran tu akan lebih mudah lekat berbanding dengan belajar sekarang 2 tahun lagi baru nak pakai.
Dan sebab itulah kadang-kadang kita dapati kita melalui satu-satu proses pembelajaran, lepas tu kita kata, oh macam ni senang je, dulu dah belajar tapi kenapa dulu tak berapa faham agaknya cikgu dulu tak pandai. Masalahnya bukan cikgu dulu tak pandai, kita belum ready. Jadi itu yang kita kena perbetulkan mindset kita. Dan yang terakhir sekali adalah principle of freedom. Lebih lagi kepada peserta atau pelajar yang dewasa, adult learners. Adult learners ni dia suka explore, dia ada choice, dia ada preference, dia ada background knowledge, dia banyak tahu berbanding dengan budak sekolah sebagai contoh. Jadi dia suka explore sendiri. Jadi untuk online learning, kalau orang ni ada tahap principle of freedom dia tu, maksudnya dia capacity dia lebih tinggi, dia akan lebih selesa untuk belajar dalam platform LMS. Yang mana dia lebih ada autonomi untuk mencari topik dan dia progress sendiri. Dia akan lebih mudah untuk buat sendiri berbanding diberikan structure 1, 2, 3 sebab dia suka pada freedom tu. Dan sama juga pembelajaran ni, kalau kita diberi peluang untuk explore, maksudnya kita dapat kertas tu, kita cuba-cuba pegang, bila orang bagi peralatan tu kita dapat sentuh dan sebagainya, yang tu menyebabkan pembelajaran tu lebih impact. Jadi selain daripada trainer dekat depan tunjuk gambar rajah, kalau dia boleh distribute sampel, orang dapat buka, pegang dan sebagainya, impact dia lebih tinggi lah. Jadi yang itulah yang mungkin paling kita ada halangan besar dalam online training, sebab kita tak dapat nak berikan. Jadi secara umumnya memang tidak dapat dinafikan, setengah topik berbentuk hands-on, minta maaf, belum masanya lagi untuk kita jalankan dalam talian. Okay? Tapi kalau topik-topik yang hanya melibatkan cognitive domain, knowledge dan awareness, bolehlah, tak ada masalah. Tapi kalau kita betul-betul nak latih dia, ada tahap dia yang boleh, ada setengah kemahiran yang boleh kita sampaikan, tetapi masih ada limitation dekat situ. Jadi janganlah kata, oh online training ni sebagai pengganti. Dia bukanlah pengganti kan. Dia mungkin sebagai alternatif atau suplemen kepada corak pembelajaran sedia ada. Jadi berbalik kepada law of learning daripada Edward Lee Thorndike ni, saya harap perkongsian saya pada kali ini mungkin hanya sebagai refresher, tetapi sedikit memberikan anda pemahaman terhadap kesannya dan bagaimana kita boleh refresh dan mungkin gunakan dengan lebih berkesan, sama ada secara latihan bersemuka ataupun melalui dalam talian. Jadi sekali lagi, sekiranya anda dapati bahawa perkongsian ini bermanfaat, make sense, mungkin boleh like tanda sokongan dan like tanda setuju. Dan sekiranya ada kawan-kawan lain juga yang mungkin perlu di-refresh kembali, mungkin dah lama dah belajar benda ni, lupa. Cuma sekarang ni bila tergesa-gesa untuk melihat semula corak pembelajaran, mungkin ini masanya untuk lihat kembali dan refresh. Boleh kongsikan dengan mereka. Dan sekiranya anda mahukan perkongsian seperti ini diteruskan sebagai sokongan kepada saya, bolehlah subscribe, dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan tambah lagi konten-konten seperti ini supaya kita sama-sama dapat belajar dan sama-sama dapat refresh apakah prinsip atau konsep-konsep asas yang masih relevan dan boleh dipakai dalam sesi pembelajaran, sama ada secara offline ataupun secara online. Jadi sekali lagi terima kasih kerana sudi menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.